Bulan lepas tuan-tuan kita baca satu hadis cerita apa? Cerita Sayyidina Ali nak pergi minang anak Abu Jahal. Bila tahu dekat Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata, no, sama dah hang ceraikan anak aku Fatimah, ataupun hang jangan menikah dengan anak Abu Jahal. Tuan-tuan confused tak Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Kah ada di kalangan kita ingat Abu Lahab tu Abu Jahal lah? No. Abu Lahab orang lain. Abu Lahab ni pak penakan Nabi. Abu Lahab ni yang dalam Quran kata tabbat yada Abi Lahabin watab ni. Abu Lahab ni Allah sebut dalam Quran ni, jahat dia ni. Allah sebut nama dia dalam Quran, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia buat kerja apa pun tak akan membawa laba, tak akan bawa untung kepada dia. Allah marah dia sampai Allah kata lagu tu kat dia. Dia ni tak dia parah dia ni, Abu Lahab. Dia ni siapa? Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lahab tu makna apa? Lahab bukan makan lahab. Lahab ni makna dia glowing ni maksud dia apa? Kalau muka ni nampak glowing, nampak berseri-seri. Dia ni nama betul dia bukan Abu Lahab, nama betul dia Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, keturunan Nabi. Abdul Uzza ni nama tokong. Dia Abdul Uzza, hamba tokong. Dahsyat lah dia ni. Nak boleh pakai nama tu bukan jalan cenawang. Okey. Dia ni pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak dia yang bagi gelang dekat dia Abu Lahab. Pak dia Abdul Muttalib yang gelang kepada dia ni sebagai Abu Lahab. Lahab ni makna dia nampak muka berseri, glowing. Pasal apa? Bila baca cerita pasal dia ni orang kulit putih, fair skin. Orang fair skin, orang kulit putih, nampak muka dia ni cerah macam orang baik, macam orang bagus, macam orang bagus. Abu Lahab ni. Tapi jahat, sehingga kan Allah sebut nama dia sebagai orang jahat di dalam Al-Quran. Itu Abu Lahab. Abu Jahal ni yang Sayyidina Ali pergi jadi berkenan ke anak dia ni. Abu Jahal ni siapa? Abu Jahal ni nama dia Amru bin Hisham. Dia ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia ni orang Quraisy. Dia ni nama dia mula-mula orang gelang dia dengan nama Abul Hakam. Nama dia Amru bin Hisham, tapi orang gelang dekat dia Abul Hakam. Maksud dia apa? Bapa kebijaksanaan. Cerdik yang kata Abu Jahal ni cerdik. Bapa kebijaksanaan. Abul Hakam orang panggil kat dia. Pasal dia cerdik, dia pintar, dia tentu pernah dengar perkataan cunning bahasa Inggeris. Cunning, C-U-N-N-I-N-G, cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Kira semua ada. Cerdik ada, putak belik pun pandai. Cunning ni kira kalau dalam bahasa kita kot ni kira sintang. Sintang. Tapi abang kau tahu, saya hari tu dia ni main pinjam. Allah dia kata, Ustaz bagi berapa kat dia? Bagi 2,000. Pi dia kata. Kita tahu pasal apa? Sintang Ustaz. Sintang ni tak tahu nak terjemah lagu mana. Sintang. Abu Jahal ni sintang. Dia ni. Macam mana yang dia ni daripada Amru bin Hisham, kemudian masyarakat Quraisy panggil dia Abul Hakam, orang yang paling bijaksana, tiba-tiba pergi jadi Abu Jahal, bapa kepada kejahilan. Macam mana? Berpunca daripada dia buat satu onak. Ni yang kata Abu Jahal ni. Start daripada tu Nabi panggil dekat dia Abu Jahal. Apa onak dia buat? Tuan-tuan pernah dengar nama Sumayyah? Siapa Sumayyah? Mak kepada Ammar bin Yasir, isteri kepada Yasir. Sumayyah yang Hijaz buat lagu tu. Sumayyah ni dibunuh oleh Abu Jahal. Macam mana Abu Jahal bunuh Sumayyah ni? Macam mana? Dia ambil tombak, dia rejam kemaluan Sumayyah ni sampai mati. Perbuatan dia ni bila sampai dekat Nabi, Nabi tak boleh terima. Jahat yang dibuat oleh Abu Jahal ni. Nabi terus kata dekat dia. Nabi kata dia ni Abu Jahal, bapa kepada segala kejahilan. Bodoh orang yang pergi bunuh orang perempuan yang beriman ni.
Start pada tu sebut nama dia Abu Jahal. Tak sebut dah Amru bin Hisham, Abul Hakam, semua tak ada dah. Start pada Nabi sebut tu, melekat dekat dia Abu Jahal. Tuan-tuan, saya nanti baca masyarakat Quraisy punya bengang dekat Nabi ni. Bengang tau, bengang. Bengang ni dia lebih daripada marah lagi. Marah boleh tidur lagi, bengang tak boleh tidur. Abu Jahal ni dia bengang dekat Nabi ni, dia bengang. Main mesyuarat di satu tempat nama Darun Nadwah. Di Mekah ni ada satu tempat nama Darun Nadwah. Nadwah ni maksud dia apa, tuan-tuan? Nadwah ni kira seminar ke, muktamar ke, perhimpunan agung ke, tu semua dia panggil Nadwah. Jenis berhimpun ramai meeting ni, itu dia panggil Nadwah. Daripada satu tempat parlimen depa nama Darun Nadwah. Duk bincang ni macam mana kita nak buat dekat Muhammad ni, macam mana nak buat. Dia ni bagi cadangan lagu ni, dia ni bagi cadangan bangkit dia ni, yang kata Abu Jahal ni. Dia kata tak boleh, ni semua hampa punya idea ni semua tak boleh pakai. Ni yang kata Abu Jahal, yang sebelumnya Abul Hakam ni, yang kata sintang ni. Nak pergi upah orang, nak pergi panggil orang daripada Siam, main nak upah RM500, nak upah RM1,000, nak upah RM3,000, suruh pergi tembak, ni semua leceh dia. Kita ada berapa kabilah dalam Mekah ni. Tiap-tiap satu kabilah yang tak suka Muhammad ni hantar seorang wakil daripada kalangan mereka yang betul-betul orang badan gagah perkasa ni, mai kita pergi kepung rumah dia, sekali kita bunuh dia, biar darah dia meracik kena jubah semua orang, dia kata. Lepas ni dia kata Bani Hashim tidak akan boleh nak perang dengan kita semua sebab kita ramai, dia kata. Pengurusi mesyuarat dengar-dengar, dia kata inna hadza la ra'yun, dia kata. Ni Arab ni. Inna hadza la ra'yun, yang ni lah dia kata idea hak kita mau. Hebat ni kata Abu Jahal ni. Inna hadza la ra'yun, inilah pendapat yang kita mau. Pakai hak dia punya cadangan, dia pakai tu yang pergi kepung. Akhirnya tak berjaya, mereka semua lena, Nabi keluar daripada rumah dengan selamatnya. Ini Abu Jahal punya cerita ni. Tak apa tuan-tuan, dia mati bila? Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar. Dah kena, dah apa, dah semua, jatuh. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban dalam perang Badar ni. Tapi dia tak mati lagi. Masa tu dia tak mati lagi. Dia ada dalam kalangan orang yang terkorban selepas selesai perang Badar ni. Ibnu Mas'ud, tuan-tuan dengar nama Abdullah bin Mas'ud. Ini nama cukup banyak riwayat hadis. Dia mai cek ni orang-orang yang terkorban ni, cek kali tengok mayat, kali tengok hak mana yang sahabat-sahabat angkat bubur sebelah akan diuruskan secara mati syahid, yang mana hak ni tolak masuk dalam satu lubang kambuh tu ya di Badar ni. Abdullah bin Mas'ud mai round jumpa ada ni, kali tengok Abu Jahal, dia kata tak mati lagi masa tu. Dia kata lihat nyawa, tak mati lagi masa tu. Bila Abdullah bin Mas'ud kalih badan dia pun tengok dalam keadaan cedera parah ni, tak boleh nak bangkit duduk apa pun tak boleh dah. Bila kalih dia tengok Abdullah bin Mas'ud, dia tanya apa? Dia tanya siapa menang hari ni? Ya Allah, Tuhan. Dia tanya, dia kata siapa menang hari ni? Jawab Abdullah bin Mas'ud, dia kata Allah dan Rasulnya yang menang. Jawab kata, ni dalam perang Badar ni, kita duduk baca cerita ni. Allah dan Rasulnya menang. Dia gelak, yang kata Abu Jahal ni. Dia gelak, dia kata apa? Dia kata akhirnya hang berjaya juga naik ke puncak, wahai penggembala kambing. Dia kata dekat Nabi. Oh tuan-tuan, ni apa perkataan nak kata ke orang macam ni? Dalam keadaan tu dia kata, dia gelak, dia kata akhirnya berjaya juga, dia kata penggembala kambing ini menang. Dia kata begitu. Abdullah bin Mas'ud dengar macam tu, dia teteh putih kepala. Dia putih kepala, dia bawa pergi depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Ibnu Hisham jadi madu kepada anak musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca cerita tu semua, baru kita tahu pasal apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima Abu Jahal ini masuk di dalam keluarga dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata bila telah berlaku yang demikian itu, yakni perang Badar ni, maka sudahlah orang kafir itu makin pandai hati mereka itu, bengang. Mereka jadi bengang. Perang yang pertama, perang Badar, mereka kalah. Mereka tak boleh terima. Kerana semua yang mati itu
adalah penganjur-penganjurnya, maksudnya kepala-kepala mereka yang mati dalam perang Badar ni, yang kaya dalam masyarakat mereka, yang pintar, yang cerdik Abu Jahal ni, yang sintang, semua mati di dalam perang Badar. Dan orang-orang yang menjadi ketua dalam negeri semua mati. Bila telah menjadi panas hati mereka itu, maka mereka pun membuat satu keputusan, iaitu satu kumpulan besar di rumah tempat mesyuarat agung mereka yang bernama Darun Nadwah di dalam Mekah. Pergi meeting. Lepas perang Badar ni, balik ke Mekah, pergi meeting di Darun Nadwah. Maka bangun bercakap seorang daripada orang yang bijak tu, Abu Jahal lah. Dia bangun bercakap. Dia kata apa? Kita semua kena tuntut bela ke atas teru kita Muhammad dan sahabat-sahabat dia ni. Maka boleh kita dapat bela itu dengan senang apabila kita berhubung terus dengan raja besar negeri Habsyah. Yang ni nak cerita pasal Najasyi. Yang ni cerita dia. Sebab mereka dah dapat berita, kata ada satu kumpulan sahabat Nabi, di dalamnya ada Ja'far bin Abu Talib. Ada Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi. Mereka ni Nabi sudah suruh mereka 80 orang hijrah ke Habsyah. So dia kata apa? Now kita buat apa? Kita hantar orang kita pergi jumpa Raja Habsyah, jumpa Najasyi, garam kunyit dia cukup-cukup, supaya dia ambil tindakan kepada sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far ini. Suruh dia ambil tindakan dekat mereka ni. Serah dekat kita, tahu kita nak ajak dia macam mana. Itu satu bentuk tuntut bela yang kita boleh buat. Dia fikir macam tu. Baik. Raja negeri Habasyah itu nama dia Ashamah. Nama dia Ashamah. Najasyi ni gelang. Sama macam Raja Mesir digelang Firaun. Nama dia ada nama dia, tapi dia digelar Firaun. Najasyi ni gelaran kepada pemerintah Habsyah. Habsyah ni di mana tuan-tuan? Habsyah ni di mana? Ethiopia. Hari ni Ethiopia. Ethiopia ni pula di mana? Kalau Arab Saudi itu, Madinah, Mekah, turun mai ke hujung selatan Saudi ni, Yaman. Yaman. Tepi Yaman tu Laut Merah. Lintah daripada Yaman, lintah Laut Merah tu, masuk mai balik ni, di situlah tempat dia. Dia duduk sebelah dengan Eritrea. Dah pernah dengar nama negeri Eritrea? Dia ni mundur ni, Allah yang mengetahui. Mundur dia ni. Duduk dalam Afrika ni. Eritrea, lepas itu Ethiopia. Lepas itu ada sebelah dia Sudan, sebelah balik bawah ni Kenya, sebelah atas dia duduk di situ. Yang kata Habsyah ni, depa hijrah ni daripada Mekah, depa turun mai ke bawah ke Yaman ni, depa naik kapal ayam, lintah mai ke sebelah Eritrea ni, depa masuk ke Habsyah, pergi jumpa Raja Najasyi. Sebab Najasyi ni terkenal sebagai satu raja yang dia berpegang kepada ajaran Injil. Nabi kata hampa pergi sana, minta suaka politik, minta perlindungan politik daripada Najasyi. Itu cerita dia. Baik. Kemudian apa jadi? Masalah dia kata, keputusan mesyuarat kaum Quraisy di dalam mesyuarat agung mereka itu, diutuskan dua orang yang bijak bercakap dan pandai putar belit, nak hantar pergi jumpa Najasyi, dengan bawa sekali hadiah yang besar untuk dipersembahkan kepada Raja Habsyah itu. Hantar dua orang pergi jumpa Najasyi, sekali dengan bawa hadiah semua nak pergi bagi. Bila sudah tetap keputusan mesyuarat itu, maka mulalah mereka menghimpunkan hadiah yang nak dibawa kepada Raja Najasyi itu daripada pitis. Pitis ni apa? Duit. Dia sebut pitis. Bawa duit, bawa makanan, bawa rempah ratuih dan sebagainya. Maka ditetapkan utusannya, iaitu dua orang besar daripada kalangan Quraisy yang mereka ni amat bijak bercakap dan cukup pintar di dalam kira bicara, iaitu siapa dia? Amru bin Al-As dan juga Umarah bin Abi Mu'aid. Amru bin Al-As, tuan-tuan, yang kata sahabat-sahabat Nabi ni. Masa ni Amru bin Al-As belum masuk Islam lagi. Belum masuk Islam lagi.
Lepas dia dihantar sebagai utusan pi nak negotiate dengan Raja Najasyi. Selepas sekejap lagi kita nanti baca apa negotiation yang berlaku di antara mereka dengan Najasyi ni, berjaya ke tak berjaya ni. Dia balik daripada jumpa Najasyi itu, dia goyang. Dia goyang. Goyang maksudnya apa? Daripada memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi nak tahu Muhammad ni siapa. Dia jadi begitu. Daripada tak boleh dengar nama Nabi, dengar yang menyala terus, dengar yang menyala terus, dia spark. Tiba-tiba pi jadi dia kata Najasyi ni raja besar. Dia kata boleh bagi respect dekat Muhammad. Dia kata, siapa Muhammad ni? Najasyi tak pernah jumpa pun, tapi boleh bagi respect dekat dia. Ini cerita dia. So dia balik, dia sampai di Mekah, dia habang kata mission dia tak berjaya. Sengak-sengak dia ambil kuda, dia perderah daripada Mekah, dia pergi ke Madinah. Nabi masa tu dah hijrah dah ke Madinah. Pergi. Sampai di sana pula jeremuh dengan siapa tuan-tuan? Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid ni pun masa tu tak Islam lagi. Jeremuh dengan Khalid Al-Walid. Peletum. Kalau duduk tanya, hang apa cerita hang mai sini? Ni dia ni pula tanya yang hang mai pasal apa? Semua sama nak pergi tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati dah mula, Allah dah mula buka hati. Daripada benci Nabi dengan nak kenal Nabi. Dia ingat dia pergi sengak-sengak tak abang rasa jumpa Khalid di sana. Dia tang aku abang ni jangan dua abang mai tengok Muhammad ni dah. Dia kata hang je guna. Boleh lah. Boleh. Dia kata dah hang je lah. Aku pun nampak lugu hang ni. Tuan-tuan, ni yang kata Islam, tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allahu Akbar. Kan daripada hantar video betul tak tahu. Wallahu a'lam. Hantar video kata nu di China no. Puak-puak kapiang Cina pakat pergi ikut sembahyang habis di masjid. Tapi kiblat tak betul. Masjid sana kiblat kot no. Hak sembahyang, hak overflow masjid ni duk menghadap kiblat lagi lah. Depa hak mula mai duk angkat telefon duk ambil gambar apa-apa semua, lain-lain dengan seluar pendek seluar apa pakat pergi beratok sembahyang tapi duk menghadap kot ni. Tapi tengok sana buat apa, mereka pun buat dia ikut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal takut dengan virus yang main ni. Takut. Orang jenis macam ni, dia tak kira tuan-tuan, dia tak kira agama apa pun, janji aku tak kena virus tu. Tuan-tuan pergi India. Okay? Tuan-tuan pergi India. Hak duk bawa tu kereta 3 roda tu. Teksi depan lah, teksi depan. Roda satu depan, belakang dua. Apa dia panggil? Kenderaan tut-tut ke apa semua dia panggil, kan? Jadi dalam tu apa hak do tutup apa nama tu sunshade tu, okey, dia kalih turun tengok ada 3. Allah ada, Tok Kong dia ada, dengan hak Kristian pun ada. 3 duduk dalam tu. Bila kita tengok, kita kata kat dia, you believe in what God? Hang hak mana tu? Allah ke? Jesus Christ ke? Ataupun hak banyak tangan ni ke? Hang hak mana tu? Dia kata anyone. Apa maksud anyone? Dia kata dia orang susah, dia duk cari makan dengan teksi kenderaan tut-tut apa dia panggil ni. Dia cari makan ni. Mana satu Tuhan janji tolong dia bagi dapat duit hang tu dia dah. Oh kacau tuan-tuan. Kita orang Islam tak boleh macam tu. Kita satu je, kita tak boleh pergi bubuh semua macam tu, tak boleh. Tak boleh. Maka dipilih Amru bin Al-As ni. Amru bin Al-As ni punya cerita pula apa? Dia pun lepas balik daripada jumpa Najasyi ni, dia pun nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Amru bin Al-As ni masuk Islam. Kita potong tentang cerita dia. Akhirnya dia masuk Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia kata aslaman nas wa amana Amr bin Al-As, atau kama qala hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Uqbah bin Amir kata apa? Dia kata aslaman nas, bila hari pembukaan kota Mekah, Nabi pergi ke Madinah, Nabi come back balik
masuk ke kota Mekah, ramai ni musyrikin Mekah ni yang dulunya lawan Nabi pakat masuk Islam. Aslaman nas, ramai ni pakat masuk Islam. Pasal apa? Pasal takut. Pasal takut. Pasal hari ini kekuasaan sudah dipegang oleh Muhammad. Mekah kita ni Muhammad dah pegang. Kita buat tahanan kat dia macam-macam. Apa dia nanti buat kat kita hari ni? Lah, supaya kita tak kena apa-apa, kita pergi isi borang ikut dia. Kan? Kita isi borang, kita ikut dia. Kita selamat. Okey? Tapi kata dia apa? Wa amana Amr bin al-As. Tetapi Amr bin al-As, dia masuk Islam. Tapi kerana beriman dia kepada Allah. Bukan kerana takut. Sebelum pembukaan kota Mekah, dia dah piriki dah. Dia dah piriki dah. Dia dah ambil tahu dah tentang Nabi Muhammad. Dia dah belajar dah tentang Islam dan sebagainya. Dia masuk Islam kerana apa? Kerana yakin dia kepada kebenaran Islam. Bukan kerana macam orang lain masuk Islam kerana takut. Itu disebut dia dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia salah seorang daripada wakil Quraisy untuk pergi jumpa dengan Najasyi, dia kata. Baik, maka berlaku keduanya pergi ke negeri Habsyah, bawa persembahan dan sebagainya daripada Quraisy kepada Raja Besar Habsyah itu. Menyeberang mereka akan laut Merah. Dalam beberapa hari sampailah kedua mereka ke negeri Habsyah itu. Masuk mereka menghadap Raja Habsyah Najasyi itu, mempersembahkan kepada Najasyi itu persembahan daripada kaum Quraisy dan segalanya. Utusan Quraisy menggula-gulakan Raja Habsyah Najasyi itu. Bawa pasal nak bribe, pasal nak rasuah. Raja Najasyi suruh side belah mereka, supaya Najasyi serahkan orang-orang Islam yang hijrah pergi 80 orang dengan Ja'far bin Abi Talib ni, serah kat mereka. Masuklah utusan Quraisy itu menghadap Raja Besar Habasyah itu dan sujud kedua mereka kepadanya. Masuk pergi sujud. Jahiliah dulu. Tuan pernah tengok Raja Thailand macam mana orang tuan-tuan jenuh mengesok ke atas lantai tu. Hang ketua polis negara ke, hang panglima angkatan tentera ke, hang ketua setiausaha negara ke, hang apa ke, Perdana Menteri ke apa ke, nak boleh pergi rapat ke Raja Thailand ni, masuk YouTube tengok. Kesot sudahlah mengirim lagu ni nak duk pergi. Tuan-tuan balik jenuh urut badan. Ni duk kesot nak pergi ni. Sampai begitu sekali. Dulu punya sistem very konservatif. Raja Najasyi dulu, puak ni pergi jumpa dia, mengesot nak jumpa dia ni, sujud kepada dia. Sebagai nak tunjuk besarnya raja itu, seraya menyembah, katanya, ya tuanku. Adalah patik kedua ini daripada Quraisy Makkah menyembah di bawah qadam tuanku. Qadam ni maksud apa tuan-tuan? Qadam, qaf dal mim. Qadam ni maksud tapak kaki. Kalau kita ni bahasa apa? Batu jemala lah apa macam-macam kan. Ni depan ni di bawah tapak kaki tuanku kami sembah ni. Dan kaum Quraisy semuanya banyak-banyak terima kasih kepada tuanku dan menyambut apa kurnia daripada tuanku kepada negeri kami. Mai duk Jack ni, Raja Najasyi ni. Dan semuanya kasih sayang kepada tuanku. Kekal kiranya tuanku di atas kerajaan selama-lamanya ni. Tu dia punya ayat mukaddimah dia, macam tu punya bagi. Cantik punya angkat. Maka patik semua mempersembahkan sikit tanda ingatan ke bawah qadam tuanku, ke bawah duli tuanku, iaitu adalah orang-orang Mekah yang datang pindah daripada Mekah ke sini. Semuanya itu kaum atau pengikut satu orang pembohong di negeri kami. Dia start dah garam kunyit dia nak lumuk, dia bawa keluar jarum karat dia nak bagilah. Dia habang dekat Raja Najasyi, kami main ni sebenarnya pasal apa? Pasal ada satu kumpulan daripada negeri kami, mereka ni sudah sesat. Mereka ikut satu pembohong dua ada di Mekah tu. Mereka sudah mai ke negeri tuanku ni, supaya mereka ni tak bawa coronavirus. Kami minta tuanku serah balik mereka ni kat kami pergi settle mereka ni. Cara dia masuk tu, mengaku diri, orang yang pembohong ni mengaku dirinya Rasulullah, maka tiada patik turutkan dia. Kami kebai, kami tak ikut orang gila ni yang nama Muhammad ni, kami tak ikut dia.
Tapi orang-orang yang dungu bodoh ni, hak 80 orang main ni, mereka ni dungu dan bodoh. Mereka ni ikut pembohong ni, mereka ikut Muhammad ni. Dan telah kami picikkan dan sempitkan tempat kediaman mereka itu. Bagi report dekat Najasyi, tuanku, kami dah buat apa dekat mereka di Mekah ni? Kami boykot mereka. Kami dah boykot dah mereka ni. Kami jadikan hidup mereka ni sempit. Dan hal kehidupan mereka ni, sampai tiada ada siapa pun orang-orang Patik masuk kepada mereka, dan mereka juga tidak boleh masuk mai kepada kami semua. Kami boykot mereka. Boykot. Kami tak benarkan ada hubungan di antara kami dengan mereka ni. Macam Saudi buat dekat siapa lah ni? Dekat Qatar. Dekat Qatar, dekat Yaman. Saudi buat dekat mereka. Qatar ni dia antara negara Islam yang maju, tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam internet, cek tengok top 10 apa ni syarikat penerbangan dunia. Top 10. Qatar Airways ni di antara yang top di atas ni. Dia pun negara maju. Saudi sudah tak berkenan dekat mereka, boykot mereka. Kapal terbang Qatar lah ni, jangan kata nak turun di Saudi tak boleh, lalu ruang udara pun tak boleh. Tuan, dia buat perangai dulu ni, dia boykot, dia nak bagi susah kawan tu. Tapi alhamdulillah Qatar boleh hidup. Okey, bila Malaysia buat KL Summit, Qatar main lagi bengang, lagi menyala mereka. Itu dia punya sejarah, dia punya politik dunia, dia punya iklim, dia sudah jadi macam tu. So kafir musyrikin Makkah ni, dia pasal boykot orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ni. Maka duduklah mereka itu di dalam sengsara, lapang, dahaga dan sebagainya. Dan dia kata apabila mereka ni dah duduk dalam keadaan susah macam tu, mereka mai ke negeri tuanku ni, nak minta perlindungan daripada tuanku, dia kata. Dan daripada kalangan hak mai ni, ada seorang, dia ni saudara sepupu kepada Muhammad yang mengaku jadi Nabi ni. Dia pun ada dalam negeri tuanku lah ni. Ni bagi report kepada Najasyi, supaya jika sekiranya tuanku serahkan mereka itu kepada Patik, dapatlah kami menyelesaikan hal kami dengan mereka ni. Itu dia, sampai macam tu. Baik, masalah dia kata, sembah utusan Quraisy itu kepada Raja Besar Habsyah itu, ya tuanku, bolehkah Patik memberi keterangan lagi atas kehodohan perangai mereka ni? Lagi garam duk lepas lagi. Dah bagi tadi pun dah garam dah cukup masin dah, tambah lagi. Nak perburuk betul-betul ni sahabat Nabi 80 orang ni, nak perburuk betul-betul supaya Raja Najasyi ni dengar-dengar ni, panggil mai depa ni, ikat 3 selungguk 10 ringgit, hantar balik. Jangan pergi duduk dalam negeri dia. Tujuan depa macam tu, iaitu apabila masuk mereka itu menghadap tuanku, tidaklah mereka itu akan sujud kepada tuanku. Dia habaq dah. Dia kata tuanku tak percaya, tuanku arahkan pi tangkap depa bawa mai, tengok depa masuk sekali lagi, depa tak akan sujud kepada tuanku. Dia kata begitu. Maka seperti orang yang lain sujud, kami ini kami masuk, kami hormat tuanku, kami sujud. Depa ni sekali lagi tuanku tak percaya, panggil depa mai, depa tak akan sujud kepada tuanku. Tengoklah kalau tak percaya, cakap. Okey, tuan-tuan nampak tak? Maka Raja Habsyah pun memanggil orang Islam itu kepadanya. Maka mailah mereka itu dengan berketuakan kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Dia suruh pasukan keselamatan dia pergi cari, dapat depa ni 80 orang. Okey, Najasyi nak jumpa. Najasyi nak jumpa. Ja'far bin Abi Talib terus kata dekat orang ada depan dia ni. Okey, dia kata raja panggil kita pergi. Memang kita pun nak jumpa dia, tapi kita tak dan lagi nak pergi. Ni dia dah panggil, jom kita pergi. Hampa semua jangan cakap ana khatibukum, aku yang akan bercakap. Tak mau buat ramai-ramai bercakap, minta maaf. Macam kita lah, kita ni alamak punya ramai pakai nak bercakap tentang satu-satu isu. Main isu Abang Jad, alamak ulasan ni macam-macam. Dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, dia ni nak bercakap, jadi tak cantik. Tuan-tuan yang berbahagia, sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan dah bagi satu cantik punya statement, orang lain keep quiet, pakai hak dia cukup. Lagi ramai bercakap, lagi jadi dalcah. Ni kata dia ni umrah tak sah, dia ni kata dia ni punya umrah tak apa, boleh bayar dam saja, dia ni kata. Orang dengar apa benda ni, apa ni soal hukum pun hak bercakap pun bukan calon-calon orang, tapi pasal apa tak sama soal hukum.
Tak betul-betul lah, ni umrah dia sah ke tak sah? Orang dah jadi macam tu. Tak mau tuan-tuan. Kita just abang apa yang dia buat tu tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal di sana ada hadis Nabi melaknat orang yang macam ni, dan perbuatan itu haram, tak boleh buat. Soal tu dia dengan Allah, that's it, full stop. Tak mau banyak-banyak, tak mau banyak-banyak. Kita ada seorang mufti yang berwibawa, dia dah buat satu statement cantik, dia dah bagi mukadimah dia, dah cerita, dia buat main hadis, dia buat main apa, dia dah bagi satu rumusan kepada isu ni, cukup yang tu. Jangan lambat nampak mikrofon main kita, jangan, tak usah. Tak, Allahu Akbar tuan-tuan. Tak usah. Sebab apa? Kita nak satu yang jadi confuse kepada orang ramai. Nah, muslimin dan muslimain dah rahmati Allah sekalian. Baik. So, Ja'far bin Abi Talib, dia kata dekat rombongan 80 orang ni, Najasyi panggil, kita pergi. Dan memang kita pernah jumpa dia. Sebab apa? Sebab Nabi suruh kita mai menghadap dia. Ana khatibukum, aku akan bercakap. Hampa semua diam cukup. Aku seorang bercakap. Apabila sampai orang-orang Islam itu ke pintu balai orang besar Raja Habsyah, maka Ja'far bin Abi Talib pun berkeriau di pintu. Dia kata keriau. Zaman tu tak ada bel apa semua, lucing pintu apa semua tak ada. Dia main lagu tu. Minta izin untuk masuk menghadap. Katanya minta izin untuk masuk nak menghadap. Apabila didengar oleh An-Najasyi, Raja Habsyah itu akan keriau itu, maka ia pun menitahkan kepada biduannya, dia punya pegawai istana dia. Siapa ada riau di luar tu, pergi tengok Ustaz. Pergi tengok cara-cara dulu lah. Aduh, pergi tengok. Ni dia pergi cari mat. Okey, panggil masuk. Masuk menghadap dia. Bila sampai di depan tu, masuk mai, sungguh tak sujud sungguh. Tak sujud sungguh. Macam yang disebut oleh garam kunyit tadi ni. Dia kata depan ni mai, depan ni tak sujud. Mai tengok apa jadi? Tak sujud sungguh. Okey, satu poin. Maka titah raja kepada Ja'far bin Abi Talib, mengapa kamu semua, wahai Ja'far, tidak sujud dan tidak memberi tabik kepada aku? Najasyi tanya. Kenapa masuk mai tak sujud macam kebiasaan orang masuk menghadap aku sujud? Pasal apa? Sebagaimana orang-orang lain duk buat. Kata Ja'far, kami tiada sujud melainkan kepada Allah, Tuhan yang menjadikan Tuhan dan kerajaan Tuhan. Tu dia jawab macam tu. Kami hanya sujud kepada Allah. Allah tu siapa? Allah tu adalah Tuhan-Tuhan dan Tuhan yang bagi kerajaan ni kepada Tuhan. Jawab lagu tu. Pada zaman dulu kami memang sujud dan kami angkat tabik orang-orang itu kepada berhala dan patung-patung. Bahkan kami dulu memang macam ni, jumpa berhala patung kami sujud sebagai tanda hormat. Di dalam hal hamba sekalian yang demikian itu, Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi kepada kami, dan dia satu orang yang tak pernah cakap bohong sama sekali. Maka disuruhnya kami supaya sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mai kat kami, Nabi habang sujud hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. That's why lah kami lah ni tidak sujud kepada makhluk. Dia beritahu dekat Najasyi. Najasyi ni dia terkenal sebagai satu orang raja yang beriman dengan kitab Injil. Apa yang Ja'far bin Abi Talib duk terang ni matching dengan isi kandungan Injil. Bila dia dengar, benda tu duk compute dalam kepala dia. Dia kata ni macam yang dia duk mengaji dengan rahib-rahib dia ni. Isi kandungan Injil memang duk cakap macam ni. Dia duk dengar. Baik. Kemudian saya langkah, saya bagi cepat pasal cerita ni dia meleret-leret panjang. Kemudian dia jadi satu dialog di antara Najasyi dengan geng sahabat Nabi yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ni. Baik. Raja Najasyi panggil masuk mai. Ja'far dengan orang Islam sebelah, dua orang ni duduk ada sebelah. Amr bin Al-As dengan seorang duduk ada sebelah. Okay, now Najasyi ni dia satu orang yang very open. Okay, now dia kata, apa masalah antara hampa ni? Apa masalah? Siapa nak cakap dulu? Pihak Quraisy kata tak apa, bagi Amr cakap dulu. Okey, tak apa. Kata bagi Ja'far bin Abi Talib cakap dulu. Ja'far kata apa? Okey, tanya kepada mereka ni. Satu, yang pertama, kami semua ni adakah
orang merdeka atau hamba? Tanya mereka. Kami ni 80 orang kami ni, adakah kami ni hamba di Mekah ataupun kami orang yang merdeka di Mekah? Tanya mereka. Kalau dia jawab kata kami hamba, okey, tangkap kami, serah balik kami dekat pengulu kami. Tanya, kalau dia kata kami orang merdeka, pasal apa nak tangkap kami? Kami orang yang merdeka. Najasyi pun tanya kepada Amru bin Al-As, depa ni hamba ke merdeka? Dia kata merdeka. Dia kata, dah, what's wrong with you? Najasyi kita apa masalah dengan depa? Bukan lari daripada tuan depa. Depa orang merdeka. Okey, next. Najasyi kata dekat Ja'far bin Abi Talib, next apa dia? Dia kata, tuanku tanya dekat depa, masa kami di Mekah, adakah kami pernah bunuh siapa-siapa? Maka ni nak mai tangkap kami untuk dihukum kami atas kesalahan membunuh. Okey, Najasyi pun beralih kepada depa ni. Ni, 80 orang ni ada bunuh siapa-siapa ke? Jawab Amr bin Al-As, takat lada je lah. So what's wrong with you? Dua. Kalau gambar P. Ramli, 2-0. Lompat, ya, lompat. 2-0. Soalan ketiga. Dia kata, tuanku, tolong tanya mereka ni, masa kami duduk di Mekah, adakah kami pernah rampai, pernah curi harta siapa-siapa? Kok kalau ada, okey, tangkap kami supaya kami dapat pulangkan balik apa yang kami curi. Najasyi beralih kepada Amr bin Al-As. Macam mana? Mereka pernah curi apa ke? Tak lah, dia kata. What's wrong with you? Ni hang nak main tangkap orang yang tak salah ni, apa cerita? Yang nak berkah mereka nak bawa balik ni, apa cerita? Najasyi kata. Okey. Kemudian Najasyi sendiri pula tanya kepada Ja'far. Dia kata, apakah agama yang dipeluk oleh kaum Quraisy? Ni, dia kata, hampa mai daripada Mekah. Quraisy duk pakai agama apa? Dan apa agama yang dipeluk oleh hampa yang kata Islam ni? Dia tanya. Ja'far bin Abi Talib kata, Quraisy sembah berhala. Macam kami dulu pun sembah berhala. Tapi bila main Nabi Muhammad kata, apa pasal yang pergi sembah berhala? Berhala ni pun kita yang buat. Tangan kita yang pergi duk pahat, yang pergi duk ukir, pergi duk buat. Lepas tu kita takut dekat dia. Nabi Muhammad kata, apa ni? So now kami tak sembah lagi dah berhala. Kami sembah Allah, Tuhan Azza wa Jal, Tuhan kami dan Tuhan tuanku. Najasyi ni dia orang bijak. Dia pun dengar. Okey, dia kata tak apa. Okey. Baik, now dia kata, aku nak tanya tentang agama apa ni, aku tak pandai. Boleh tak aku panggil rahib-rahib aku? Dia kata, dia nak panggil mufti dia lah. Saya tak pandai benda ni, benda agama saya nak tanya tak pandai. Boleh tak saya panggil bijak pandai agama saya? Dia Ja'far bin Abi Talib kata, fal yatafaddal mashkura, panggil tak apa. Mainlah rahib-rahib ni, mai tu dia. Depa ni padri-padri gereja, depa dia pegang kepada kitab Injil, depa mai. Bila mai, Najasyi tanya kepada rahib dia. Okey, dia kata, saya nak tanya satu. Dia kata, adakah sekalian kamu dapat di dalam kitab kita, dia kata kitab Injil, selepas Nabi Isa dan sebelum kiamat akan ada lagi satu Nabi? Ada tak ada dalam kitab Injil kita? Dia tanya. Jawab rahib-rahib dia, exactly. Dia kata, dalam kitab kita beritahu selepas Isa akan mai satu Nabi, nama dia Ahmad ataupun nama dia Muhammad. Petik jari Najasyi ni. So dia kata, yang hampa kata Nabi di Mekah ni nama apa? Muhammad. Dia kata cantik ni. Okey, dia kata, dia beralih dekat Ja'far pula. Dia kata, apakah yang dikatakan oleh laki-laki yang mendakwa dia Nabi di Mekah itu kepada kamu? Apakah yang disuruhnya dan apa yang ditegahnya? Dia beralih pada Ja'far. Dia kata, ni yang hampa kata hampa duk ikut Nabi nama Muhammad, nama Ahmad ni, dia ni dia suruh hampa buat apa? Jawab Ja'far, dan dia pun membacakan ayat Al-Quran kepada Najasyi. Dia baca, dia jawab balik dengan Quran. Apa yang Allah turun dekat Nabi Muhammad, yang mereka hafal, dia baca balik. Dalam cerita ni kata apa? Dia baca di antaranya potongan daripada surah Al-Ankabut. Dia baca potongan daripada surah Ar-Rum. Dia baca potongan daripada surah Al-Kahfi. Dia baca semua. Najasyi
dengan rahib-rahib ulama-ulama dia ni, bila dengar ayat Quran dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib ni, ayat mata darah turun. Allahu Akbar. Tanda kekuasaan Allah sudah main. Okey, baik. Kemudian dia ni sudah tak puas hati. Amr bin Al-As, dia kata, tuanku baik-baik. Tuanku ni nampak macam nak kena dengan mereka ni. Dia kata baik-baik sikit. Dia kata jangan, mereka ni orang pandai cakap. Dia kata baik-baik sikit. Tuanku tanya mereka. Dia bagi buah penghabis. Tuanku tanya mereka, apa mereka kata kepada Isa dan kepada mak dia Maryam? Tanya mereka. Najasyi pun beralih kepada Ja'far bin Abi Talib. Dia kata, madza taqul, apa yang hampa kata kepada Isa dan kepada Maryam? Ja'far bin Abi Talib terus petik ayat Quran ayat 16 sampai 22 surah Maryam. Terus, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadhkur fil kitabi Maryam, dan ceritakanlah kisah Maryam yang ada dalam Al-Quran. Allah sebut macam tu, idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasulu rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiyya. Tuan-tuan, surah Maryam ni di antara surah yang Allahu Akbar, bila kita dengar dia sedap, tuan-tuan. Ayat tu yang Ja'far baca. Cerita apa? Cerita kata Maryam ni bawa diri dia isolate, dia bawa diri dia pergi duduk satu tempat jauh pada orang. Tiba-tiba satu hari Allah hantar malaikat Jibril pergi jumpa dia. Bila Jibril mai, Maryam tengok Jibril, dia takut, dia tak kenal. Ni siapa dia ni? Rupa manusia yang dia tak pernah kenal. Handsome, tampan, masuk mai berdiri depan dia. Dia kata, aku minta berlindung dengan Allah daripada hang kalau sekiranya hang nak buat tak elok dekat aku. Dia kata. Jawab Jibril, innama ana rasulu rabbik. No, aku utusan Tuhan engkau. Li ahabilak ghulaman zakiyah. Aku main nak habang kata hang akan dapat satu anak laki-laki. Maryam bila dengar macam tu, Maryam kata, anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Maryam kata, macam mana aku nak dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh satu laki-laki pun dalam hidup aku, dan aku bukan perempuan jahat. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayy. Jawab Jibril, dia kata Allah bagi tahu, Tuhan kata huwa alayya hayy, bagi aku benda ni kacang ya, simple aja. Satu orang perempuan tak menikah, tak apa, aku boleh kalau aku nak bagi dia beranak, aku boleh nak bagi satu anak kepada dia, supaya benda ni menjadi satu tanda kebesaran aku kepada manusia semua. Lagipun wa kana amran maqdiyah, ini benda sudah diputuskan oleh Allah nak jadi macam ni. Jibril kata macam tu. Fahamalathu, maka serentak dengan tu Maryam hamil, dan akhirnya lahirlah Isa Al-Masih. Baca ayat tu dengan susunan bahasa yang sedap. Najasyi bila dengar ni merambu air mata dia, teriak merambu. Rahib-rahib dia, ulama-ulama dia ni merambu air mata bagat teriak. Najasyi terus kata apa? Najasyi kata, tidak lain tidak bukan, kamu di atas jalan yang benar. Habis. Tidak lain tidak bukan, dia kata, maka Najasyi pun percaya kepada apa yang dibawa oleh mereka ni. Okey, dia kata, nama apa? Ja'far. Berapa orang? 80 orang.
duduklah dan deri aku. Di mana hampa nak duduk? Aku bagi lesen besar dekat hampa. Amru bin Al-As macam mana? Pocik, dia kata, habis kita, mission kita fail. Okay? Dia beralih dekat depan ni, dekat Amru bin Al-As dengan kawan ni. Dia kata, okey, hadiah apa hang bagi kat aku tadi? Ambil balik. Dia kata, hadiah apa yang hang bawa mai tadi? Duit RM1. Hang bawa mai apa tadi? Makanan macam-macam, rempah ratus, semua ni ambil balik. Aku tak jalan dengan benda-benda macam ni. Bahkan aku nak abang dekat hampa, depa ni orang yang betul, depa mengikut Nabi yang betul. Kejadian inilah yang menyebabkan Amru bin Al-As ni dia jadi goyang, dia jadi kacau. Satu raja besar boleh terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapalah dia nak menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni? Dia balik ni dengan kepala duk fikir benda-benda macam ni. Dan akhirnya Amru bin Al-As ini masuk Islam. Tentu ada satu hadis lagi panjang, tapi dah dekat page 10, tak boleh lah abang. Satu hadis lagi panjang ni cerita Amru bin Al-As ni masa dia dekat nak mati. Dia beralih menghadap dinding. Balik ni orang duk mai jumpa, dia tak mau tengok, dia duk beralih menghadap dinding, duk teriak. Ni Amru bin Al-As ni. Anak dia Abdullah bin Amru bin Al-As, juga sahabat Nabi yang hebat. Banyak riwayat hadis. Anak dia kata dekat dia, tu yang kata tak mau cerita panjang tu. Anak dia kata dekat dia, anak dia kata apa? Dia kata, ayah, awak ayah ni kawan-kawan duk main ni, awak ayah tak mau tengok. Dia kata, aku duk teringat aku melalui 3 fasa dalam hidup aku. Fasa yang pertama, dia kata aku benci dekat Muhammad ni, sampai kalaulah aku jumpa Muhammad masa tu, masa aku benci tu, la qataltu, aku bunuh dia. Itu fasa pertama. Aku masuk fasa kedua, aku jadi orang Islam. Tidak ada orang lain yang aku paling sayang dalam hidup aku melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa dah dalam hati aku, dalam hidup aku yang aku sayang melainkan Muhammad ni lah yang aku paling sayang. Itu fasa 2. Dan fasa ketiga, dia kata aku dilantik untuk menjadi gubernur. Dia jadi gubernur. Aku takut, dia kata, aku mati dalam keadaan duk memikul amanah ni. Dia kata 3 fasa dalam hidup dia menyebabkan dia ni dekat nak mati ni, dia jadi macam tu, tuan-tuan. Dia fikir ni habis ni, zaman dulu dia macam mana. Dia takut dengan apa yang jadi dekat dia.